Kembali bersua dalam Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru, dan segmen kita pada kali ini ditaja oleh Yayasan Maghfirah. Mudah-mudahan Yayasan Maghfirah diberkati dan dirahmati. Baik doktor, kita tak lama lagi nak masuk bulan Ramadan, satu bulan yang sangat mulia. Apakah persiapan yang boleh dilakukan untuk menyambut ketibaan Ramadan? Baik, terima kasih Dai Hakim. Soalan yang kita selalu tekankan pada hari ini mengenai tentang persiapan sebelum Ramadan, iaitu persiapan sebelum kita nak memasuki Ramadan. Antara perkara yang kita boleh tengok tadi adalah tentang latihan berpuasa lah, yang dilakukan oleh Sayyidina Ammar ataupun Rasulullah sendiri memperbanyakkan puasa dalam bulan Sya'ban itu sendiri. Ini adalah tanda-tanda bagaimana persiapan itu perlu dilakukan, dan juga kita boleh tengok tentang perubahan corak tidur yang boleh kita lakukan, dan rancang keuangan. Rancang keuangan ni termasuk jumlah yang mungkin untuk kita sumbangkan kepada sedekah. Kalau tuan-puan tak tahu nak sebut sedekah ataupun sumbang kat mana, boleh beri kepada Yayasan Maghfirah yang kita ceritakan tadi tentang sedekah ym.my, tentang bagaimana kita sediakan ruang untuk tuan-puan memberi tajaan sedekah kepada anak-anak yatim, kepada sekolah, tahfiz dan sebagainya. Yang ini kita kena rancang. Ada setengah orang memang dia buat auto debit sahaja terus. Maknanya masuk RM10 setiap hari dah, dia tak payah fikir dah. Pada awal subuh pagi dia dah setting dah pada dia punya bank tu, maknanya 6 pagi je orang kata sedekah subuh, ni tadi dah terus dia tolakkan kepada Yayasan Maghfirah dan sebagainya, untuk sama-sama kita bangunkan hak pendidikan dan sebagainya, amalan ataupun rutinkan amalan sedekah kita ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan membantu kita pada hari akhirat itu juga nanti, kerana sedekah ni amalan paling mudah. Kalau kita tengok pun tadi, ibu-ibu yang tak boleh nak berpuasa, sebenarnya dia boleh gantikan dengan sedekah, dan salah satu yang kita cerita tadi, memberikan makan kepada orang berbuka puasa, itu salah satu perkara yang memudahkan dia dapat pahala yang dia tak susah puasa pun dia dapat pahala orang berpuasa itu tadi. Kemudian juga dia boleh senaraikan doa-doa. Yang ini juga sebenarnya satu perkara yang suka saya ingatkan pada tuan-puan. Sayyidatina Aisyah pernah tanya pada Rasulullah. Aisyah tanya pada Rasulullah, dia kata, kalau aku bertemu dengan malam Lailatul Qadar, apa yang aku nak cakap? Apa yang aku nak minta doa? Doa ni sangat famous tuan-puan, ibu ayah semua tahu, tapi kita amalkan aja ataupun tidak. Iaitu doa Allahumma innaka afun. Dalam sebahagian lafaz, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang ini kena kita amalkan kerana memang diajar sendiri oleh Rasulullah kepada Sayyidatina Aisyah. Maknanya Aisyah tanya, kalau jumpa Lailatul Qadar nak baca apa? Itu doa yang Rasulullah ajar, itulah yang kena kita bacakan. Dan kalau tuan-puan tak tahu senarai doa nak disediakan apa, sebenarnya kami di Yayasan Maghfirah ada buat e-book tentang Ramadan guideline. Maknanya ada guideline untuk kita ready kan bagaimana kita nak menyambut Ramadan itu nanti. Dan sebenarnya tentang hukum hakam puasa pun kita kena tahu tadi, yang kena makan ubat ke, yang tak boleh puasa ke, yang kena ganti. Hukum hakam itu semua ada dalam e-book yang disediakan oleh Yayasan Maghfirah dalam Ramadan Guideline. Kalau tak silap saya, dia ada berikan panduan yang tuan-puan boleh dapati secara percuma, dan tuan-puan juga boleh sumbangkan kepada Yayasan Maghfirah. Masya Allah. Dan kalau tak keberatan, mungkin doktor boleh kongsikan juga program yang pernah dianjurkan oleh Yayasan Maghfirah pada bulan Ramadan sebelum ini. Baik, dipersilakan. Baik, yang ini kalau kita nak cerita panjang, senarai yang pernah dilakukan oleh Yayasan Maghfirah, antaranya sebagai contoh, kami telah melaksanakan lebih kurang 20 projek dalam bulan Ramadan ataupun Ramadan nanti. Termasuk pada tahun lalu kita telah sumbangkan hampir 300,000 kepada 10,000 asnaf di seluruh negara. Dan bahkan dalam bulan Ramadan ni bukan dalam negara sahaja, luar negara termasuk seperti Lubnan, Indonesia, Mesir dan sebagainya. Malah kita juga ada Majlis Amal Maghfirah, yang mana kita taja para asnaf, anak yatim, pelajar tahfiz, OKU, orang kurang upaya penglihatan, anak-anak Al-Quran, sahabat Al-Quran dan sebagainya. Dan pada tahun 2024 ini kita akan lancarkan sekali lagi kempen Raikan Ramadan dengan tema bertajuk Berkongsi Rezeki Manisnya Memberi, yang mana dalam kita berkongsi rezeki dan manisnya memberi ini, kita akan sasarkan 10,000 bakal menerima manfaat kempen Raikan Ramadan ini dengan agihan sebanyak 500,000, mana setengah juta juga disediakan untuk program Ramadan ini. Bahkan Majlis Amal ini akan menjemput 350 orang asnaf, anak yatim, pelajar tahfiz dan sebagainya. Agihan ini akan berlaku pada seluruh negara,
termasuklah Sabah, Sarawak, selain daripada program iftar yang melibatkan negara-negara yang susah. Ini program yang pernah kita lakukan sebelum ini bersama dengan pelajar tahfiz dan sebagainya. Juga ada bantuan ke luar negara seperti ke Kemboja, Afrika, Turki, Indonesia dan sebagainya. Malah ada juga perkara-perkara yang kita lakukan untuk kita muatkan, bangunkan hak pendidikan. Mana bukan sekadar kita habiskan bulan Ramadan untuk sama-sama dengan anak yatim dan sebagainya. Kita juga lakukan hak pendidikan untuk kita meneruskan. Sebab tuan-puan, kalau kita sekadar habis sahaja, wang itu habis sedemikian, dia akan berlalu sedemikian. Tapi kalau kita sumbangkan jariah kepada pembangunan hak pendidikan, sekolah, institusi, mak tahfiz dan sebagainya, ini lebih kekal lama sumbangan yang kita lakukan tersebut. Tuan-puan boleh lakukan sumbangan melalui akaun Maybank kita yang tertera itu nanti, ataupun tuan-puan boleh lebih mudah untuk rujuk website kami di sedekahym.my/tu. Yang mana kalau tuan-puan mempunyai sebarang masalah ataupun pertanyaan, boleh tanya kepada pegawai kami di talian 019-651-9663. Jadi saya sukalah juga war-warkan kepada tuan-puan yang menonton, tanyalah ustaz mengenai tentang Yayasan Maghfirah ni bangunkan sebuah program hak pendidikan yang kita namakan sebagai hak pendidikan Yayasan Maghfirah ini di Lenggeng Negeri Sembilan, yang mana kita ada beberapa fasiliti yang kita laksanakan untuk kita beri bangunkan para pendakwah dan juga pelajar-pelajar tahfiz kita yang merangkumi asrama, kemudian ada kolam renang, kemudian ada dewan makan, masjid, tempat-tempat seperti Flying Fox untuk fizikal punya training dan sebagainya. Ini semua akan dibangunkan bagi melahirkan generasi yang lebih baik, yang mana inilah yang menjadi cita-cita kami di Yayasan Maghfirah, untuk sama-sama tuan-puan boleh hulurkan sumbangan kepada kami melalui akaun bank yang disediakan ataupun kepada website kami di sedekahym.my/tu untuk kita sama-sama infak dan bangunkan hak pendidikan yang kita akan lahirkan generasi yang lebih cemerlang nanti pada hari akan datang, insya-Allah. Ini sedikit sebanyak yang dilakukan oleh Yayasan Maghfirah. Baik doktor, itu antara program yang dilakukan pada bulan Ramadan sebelum ini. Apakah pula usaha dakwah Yayasan Maghfirah pada bulan Ramadan tahun ini, doktor? Okey. Pada Ramadan tahun ini, seperti yang kita bincangkan juga tadi, iaitu kita laksanakan lebih kurang 20 program yang kita telah rancangkan, termasuklah yang kita maklumkan mengenai tentang Majlis Amal Maghfirah. Yang ini kita akan berikan santuni golongan-golongan asnaf. Pada kebiasaannya, sebenarnya sebelum Ramadan lagi, program menyantuni asnaf ni kita dah buat dah. Iaitu kita pergi ke pusat perumahan rakyat termiskin, kita ajar mereka pendidikan. Kadang-kadang anak-anak perumahan rakyat termiskin ni mungkin malam dia orang tak mampu nak tuition, kita taja tuition. Kita taja mereka belajar Al-Quran. Bukan belajar Al-Quran saja, kita taja mereka tuition matematik dan sains pun ada. Kita nak, maknanya anak-anak kita Muslim ini bukan sekadar dia mengetahui ilmu akhirat sahaja, bahkan ilmu duniawi juga. Dan dalam bulan Ramadan ini saya menyeru juga kepada tuan-puan semua untuk sama-sama kita menyumbang. Ramadan adalah bulan yang paling banyak Rasulullah adalah suka untuk menyumbang pada bulan Ramadan. Yang ini yang dilakukan, yang layak juga untuk kita lakukan, menyantuni anak-anak fakir miskin ataupun anak-anak asnaf ini tadi, termasuklah anak yatim, yang mana sumbangan ini tuan-puan boleh lakukan seperti yang disebutkan tadi melalui akaun yang telah kita berikan, dan juga kita boleh laksanakan sumbangannya atas hak pendidikan melalui akaun yang diberikan, ataupun tuan-puan boleh rujuk kepada laman website sedekahym.my/tu, yang mana ini akan, selain daripada kita laksanakan program pada bulan Ramadan, kita juga akan lakukan aktiviti-aktiviti seperti pembangunan Camp Da'i Junior. Camp Da'i Junior ini adalah bukan sekadar daripada kecil kita nak latih mereka supaya boleh berbicara ataupun boleh menyampaikan kebaikan juga. Dan juga dalam camp seperti ini, dalam hak pendidikan Yayasan Maghfirah ini, ada juga kita bangunkan sekolah-sekolah ataupun sekolah tahfiz kita. Bahkan kita sedang proses membangunkan Maghfirah International Leadership Boarding School, yang mana di sini kita akan muatkan fasiliti masjid yang memuatkan 1000 jemaah, dan juga dewan majlis yang memuatkan 1000 orang. Kita tengok ada kolam renang dan sebagainya.
balapan. Sekarang ni sedang bangunkan balapan untuk kuda. Maknanya pelajar kita ni bukan sekadar boleh berenang nanti, bahkan kita ajar juga kuda dan memanah sebagai satu training secara fizikalnya seperti mana yang digalakkan oleh para sahabat ataupun salafus soleh terdahulu, yang mana ini adalah salah satu peluang untuk tuan-puan bangunkan bersama dengan kami, yang mana tuan-puan boleh menjadikan ianya sebagai satu amalan jariah, maknanya berkekalan. Selagi mana bangunan ini dikekalkan, dia boleh melahirkan lebih ramai pendakwah, selagi itulah pahala itu tuan-puan akan perolehi. Bahkan bila tuan-puan menyumbang dalam bulan Ramadan, ini akan meningkatkan lagi dia punya kelebihan. Sama macam orang pergi ke Mekah, dia dapat pahala 1000 ataupun mana kali ganda solat dia 100,000 atau 1000 itu tadi. Sama juga dalam bulan Ramadan, dia akan dapat pahala berkali ganda atas kelebihan masa dan tempat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan, jom kita jadi orang yang bijaksana untuk kita menambah pahala. Selagi mana pelajar-pelajar di sana solat, tilawah, sedekah dan juga dengar kuliah, selagi itulah kita dapat pahala. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami selepas ini di TV9. Pastinya tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.